رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ya, dalam kalangan kita ni ada orang sehat, ada orang uzur. Sebab kita semua belajar ni semua lapisan. Bukan budak raja, ada orang tua, ada orang uzur. Bagi mereka yang uzur, kita beri kebebasan. Dia nak tunjuk ke, dia nak menyandar ke, tak ada masalah. Sebab dia uzur. Cuma kita yang tidak uzur, jangan buat uzur. Kalau tu buat jadi uzur dulu. Jadi orang ada keuzuran dia lulus situ, lulus sini. Sebab dia macam kita lah. Ada pihak-pihak kita sehat, pihak-pihak kita uzur, sakit. Jadi bagi pihak pondok kita, dia kita sendiri tak ada masalah lah. Tak menyandar kau nak duduk mana. Mujur mari pun mungkin. Allah Ta'ala bagi mari itu satu nikmat besar. Cuma kita cadar tu kursi-kursi tu. Kalau suruh ada amalan juga kita cari kan. Mana orang kuasa kena duduk. Kita duduk cokoh, dia kena duduk atas kursi. Jadi kita bagi kemudahan. Saya sakit pinggang. Saya lenguh. Maka bolehlah. Duduk ngapa cara sekali pun. Cuma dengan begitu pun kita pakat tawajuh dalam pengajian kita. Jangan dengan sebab kita ni tak boleh nak waktu, tak boleh nak waktu ni, jadi pakat tawak mari selalu. Jadi kerugian juga. Jadi kita boleh mari ni pun satu nikmat. Satu, kita nak sini dengar faham. Satu minta kepada Allah Ta'ala supaya dapat mengikuti, dapat mentabligkan, menyebarkan. Kita semua boleh buat. Jadi tak ada masalah lah bagi orang yang uzur tu duduk lagu mana cara sekalipun. Kita setuju lah tu. Sambung yang tadi as-surah. Jadi perkataan surah, perkataan ayat, surah Quran, ayat Quran. Sebab apa kita panggil surah? Sempena nama gapo kita panggil surah. Surah ni bahasa Arab. Jadi surah ni dia dari segi bacaannya dia dua jenis. Satu as-surah. Satu lagi as-surah. Dia hamzah ada. Perkataan berbeza-beza. Jadi kalau as-surah bila hamzah fil waw. Dengan tidak ada huruf hamzah pada waw. Lalu kita baca as-surah. Jadi as-surah ni fil lughah di segi bahasanya manzilatun min manazilil irtifa'. Manzilatun suatu kedudukan, suatu tingkat, suatu darjat daripada darjat ketinggian. Tingkat ketinggian. Surah-surah ni di segi bahasanya tingkat daripada segala tingkat ketinggian. Jadi apabila kita kata surah tu di segi bahasanya wa kana al-qari'u biha, jadi orang yang baca surah Quran al-qari'u biha, jadi seseorang yang membaca surah-surah Al-Quran ni berarti yang taqilu, dia berpindah, dia telah bertukar kedudukan min manzilatin ila manzilah, daripada satu derajat kepada satu derajat yang lebih tinggi. Itu sempurna segi bahasa. Kita baca surah ni naik satu derajat, baca pula surah lagi naik satu derajat. Itu satu makna. Qala Ibnu Katsir pula berpendapat yuhtamalu an yakuna minal jam'i wal ihata.
boleh ditanggung makna surah ni kepada makna himpunnya dan lingkungnya. Surah-surah ni maknanya himpunnya, lingkungnya. Ihatah ni lingkungnya. Apa kita panggil surah? Sebab dia berhimpun. Sebab dia ada lingkungnya. Li'annaha, kerana surah-surah ni kama yusama surah balad. Seperti mana dinamakan surah balad. Surah maknanya pagar bagi suatu kota. Benteng bagi suatu kota. Yang dulu, bandar ni dia pagar dengan kota, dia pagar dengan dinding, dengan batu, dengan kayu. Jadi panggil pagar bagi kota. Li'ihatatihi bimanazilihi wa zurihi. Kerana pagar itu melingkungi binaan-binaan rumah-rumah dalam kota. Nah, maka surah dikatakan surah kerana dia lingkung ayat-ayat Quran. Supaya pagar lingkung binaan-binaan di dalamnya. Ini pendapat mengatakan surah tu makna kalau kita baca as-surah. Wa qala al-ba'd, setengah ulama tafsir pula berkata, huwa mahmuzul asli. Surah ni asalnya huruf hamzah. Waw tu ada huruf hamzah. Surah. Patu hudhifatil hamzah. Hamzah tu dihilangkan, dibuat. Summa ubdilat wawan, kemudian ditukar daripada hamzah jadi waw. Sebab apa? Linzimami ma qablaha, kerana huruf sebelum hamzah tu bagi depan. Jadi oleh kerana huruf sebelum hamzah tu bagi depan, tukar hamzah jadi waw. Ini jadi sudah molek. Sin tu bagi depan dah. Jadi kalau baca hamzah jadi kekok. Jadi tukarlah hamzah tu jadi waw. Jadi mudah lancar dalam pembacaan. Jadi kalau dia tu asalnya surah, maka surah bermakna qita'ah, potongnya. Atau al-baqiyatu minasyai, bekas, lebihan bagi sesuatu. Jadi surah tu maknanya bekas, lebihan daripada sesuatu. Ini di segi bahasa. Tapi wafil istilah, dalam penggunaan syariat pula, surah tu ialah Quran. Himpunan ayat-ayat Quran. Iaitu Quran ala ayin. Himpunan ayat Quran daripada beberapa ayat Quran, zi fatihatin wa khatimatin. Ia ada permulaan dan penutup. Surah ni ialah himpunan beberapa ayat, ada permulaannya dan ada penutupnya. Maka ayat-ayat yang ada permulaan dan penutup jadi surah. Itu di segi istilah penggunaan syariat. Ada surah panjang 280 lebih. Surah Baqarah. Ada surah pendek 3 ayat. Semua surah Baqarah. Sebab dia ada permulaan, dia ada penutup. Cuma wa aqalluha, paling kurang bilangan ayat dalam surah ialah salah satu ayat. Surah yang ada 3 ayat. Surah yang ada 3 ayat, 3 surah dalam Quran. 3 surah. Nah, iaitu surah Wal Asri, surah Inna A'tayna Al-Kautsar, dan surah Idza Jaa Nasrullah. 3 surah pendek yang dalamnya ada 3 ayat. Dalam hak 3 ni, hak pendek sekali, Inna A'tayna. Tapi pendek-pendek dia pun, kalau kita ngaji 113 surah, sehingga hak tak ngaji lagi, hak pendek ketok, kita kata. Hak tu yang tak ngaji. Orang kita alim. Kita dikira tak sempurna kerana ada dalam surah paling pendek sekali, Inna A'tayna ni, tak ada dalam surah lain-lain, walaupun 113. Ikut. Ada dalam surah Inna A'tayna, dia sependek-pendek surah,
Tapi hak dia cerita dalam dia ni tak ada dalam 113 surah. Mana kalau tak mengaji dia ni tak habis juga. Walaupun pendek. Jadi oleh kata hubung kait di antara surah dengan surah ni ada dan nilai berasingnya. Dia ada nilai berasingnya. Oleh kata semua surah 114 ni kita usaha pelajari semualah. Itu selesai mengenai surah. Bila orang tanya surah ke apa kan? Kita boleh bayar. Mulai pengaji Quran kan? Benar ni kalau tahu mana, kalau tak tahu tak apa. Kalau tahu mana, kalau tidak tahu tak apa. Tidak dikira salah. Kamu buat apa tak tahu surah ke mana? Tak perlu sebab tak apa tak tahu. Cuma kalau kita tahu, baik kan? Daripada tidak tahu. Kalau tanya surah ni ke apa tak surah-surah ni? Kita buat ya, surah bermula surah tu ialah begini. Boleh banyak ni pun ustaz dah lah. Ustaz di sini apa itu surah. Tapi jangan pula kita membesar-besarkan surah pun tak tahu. Jangan buat begitu. Sebab kalau tak tahu pun tak apa. Jadi kita tak perlu menyusahkan orang lain. Mandemo je, jika demo tahu, alhamdulillah tak tahu, tak apa. Sebab tidak dituntut sangat. Kemudian dalam Quran ni dia ada dua jenis Quran. Satu dia panggil Makkiyah, satu dia panggil Madaniyah. Dia dalam Quran kita tu kadang-kadang dia tulis lah, kalau surah nak tulis Makkiyah, kadang-kadang dia tulis Madaniyah. Kalau tahu macam ni kalau tidak tahu tak apa juga. Tapi bagi orang yang ngaji tafsir dia kena tahu. Sebab kalau dia nak wayak, dia nak urai, dia kena tahu ini Madaniyah ke atau Makkiyah. Mana Makkiyah ni dia bentuk Makkiyah ni dia akan memberi makna ni ataupun dalamnya akan begini jadi. Biasa-biasanya begini. Kalau Madaniyahnya begini. Jadi orang yang nak hurai hal tafsir ni, bahagian ni kena tahu lah. Tapi kalau orang biasa dia tak tahu Makkiyah Madaniyah, tidak apa juga. Cuma Makkiyah ialah wahwa ma nazala qabla al-hijrati. Mana saja ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, dia panggil Makkiyah. Ma nazala qabla al-hijrah. Ayat yang turun sebelum hijrah. Lepas tu nak tahu macam mana? Dia ada tulis dalam Quran. Dia ada tulis dalam Quran tak? Makkiyah. Kalau dia Madaniyah, dia tulis dalam Quran Madaniyah. Sebab kita tak ada yang masa tu. Jadi dia agak mau tulis gitu. Cuma dia tahu kata, kalau kata Makkiyah ni kat, jenis ayat Quran turun dia sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Setelah jadi Nabi 13 tahun. Semua ayat-ayat Quran turun masa tu Makkiyah lah. Bawa dia hijrah ke Madinah, jadi Madaniyah. Bukan kis dia turun Mekah ke Madinah, tak. Bukan kis tu, kis hijrah. Sebelum hijrah atau selepas hijrah. Oleh kerana itu, kalaulah Quran turun Madinah, tapi turun sebelum Nabi hijrah, dia kira Makkiyah juga. Atau Quran turun Mekah, tapi turun selepas Nabi hijrah, maka dia ke Madaniyah juga. Bukan di segi turun tepat Mekah Madinah, tak. Dikira sebelum hijrah atau selepas hijrah. Boleh tahu tu pun mana dah tu. Mana dah. Jadi Madaniyah ialah wahwa ma nazala ba'dal hijrati, ayat yang turun selepas hijrah, walau fi Makkah wa nawahiha, walaupun ayat itu turun di Mekah sendiri atau persekitaran Mekah, tapi turunnya selepas hijrah, maka dia dikira ayat Madinah. 3 Hadari, turun kampung. Safari, turun semasa musafir. Turun Quran Hadari mana di kampung. Safari ketika musafir. Seperti ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ayat ni turun masa Nabi musafir daripada Madinah ke Mekah. Daripada Madinah ke Mekah. Jadi masa musafir tu. Nahari dia hari, ayat turun masa dia. Laili malam hari. Soifi musim panas. Syita'i musim sejuk.
firashi semasa berada di atas tilam. Nah, dalam rumah. Naumi semasa tidur. Ada. Manakala ada pun mimpi masa tidur. Tapi lam yasbut fi naumi fil Quran. Tidak sampai dalam tidur tu ada turun Quran. Bal kullul Quran yaqadhah. Semua Quran ketika Nabi jatuh. Nah, jadi tak ada jenis Quran ni mari ikut mimpi. Ada. Semua Quran ni dengan kata Nabi jaga, Nabi sedar. Cuma dia tulis sini naumi ni nak bagi-bagi sajalah. Maknanya kadang-kadang Nabi duduk di rumah, kadang-kadang dalam tidur. Tapi dalam tidur ni tak ada. Dia tulis apa? Dah tak ada. Dah tak ada. Apa dia tulis? Tak. No ayat kata syariat kita ni tak ada. Dalam syariat lain mungkin ada. Mimpi dia tu syariat. Dalam syariat lain. Jadi kalau kata ada wahyu mai ikut dalam tidur, mungkin dalam syariat lain. Nah, seperti syariat Nabi Ibrahim. Dia mimpi sembelih anak dia. Jadi syariat. Tapi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada. Jadi wahyu mari dalam mimpi ni boleh, tapi untuk Nabi kita tak ada. Boleh jadi ada dalam syariat Nabi lain. Arabi mana wahyu turun di bumi, samawi di langit. Wahyu turun di langit. Fa'in qulta, jika kamu tanya, nazalat wal mursalat fil ghar. Turunnya ayat dalam surah wal mursalat dalam gua. Wal gharu fi ayyi hukmi. Gua ni hukum darat ke hukum udara? Untuk saya jawab, al gharu fi hukmi al-ardi. Gua ni walaupun dia tinggi pada darat, dia dikira darat. Tidak udara. Al-ayah. Sebab lepas pada surah ayat. Ayat. Wal aslu ayayah. Asal di segi sebutan ayat ni ayayatun. Ayayatun. Seperti syajaratun. Lepas tu tukar lagi jadi ayatun. Asal dia ayayatun. Lepas tu daripada ayayatun tukar jadi ayatun. Pertukaran ni dia panggil tafsir. Dia dekat dia. Biasa-biasanya bertukar ni apa? Suruh mudah sebut. Apabila faham, lepas tu sebut mudah tukar. Faham juga makna. Kalau kita kata ayatun, orang faham. Ayatun, faham, sebut ayat. Sebab mudah sebut. Orang Arab dia tak suka sebut tak payah. Kalau dah boleh dah faham makna dia, tukar. Dia panggil tabdil wa ta'wil. Tukar. Ibdal, i'lam. Jadi ayatun ni sebut tak ada payah. Kalau kita baca ayatun mudah baca ayatun. Yang mana makna tak berubah. Sebut tak saja berlainan. Wal ayat di makna alam. Dan ayat ini maknanya di segi bahasa alamah. Alamah ni bahasa Arab Melayu alamah. Arab alamah, Melayu alamah. Tanda. Kita guna bahasa Arab dekat 1000 lebih dalam bahasa Melayu. Walaupun kita orang Melayu tapi Arab banyak kata. Kita pernah berbincang dengan orang Yaman. Nah, kita wayak dalam bahasa Melayu ada 1000 perkataan Arab. Kita walaupun Melayu tapi yang bahasa kita Arab. Tapi Arab yang telah diubah sesuai. I'lan Melayu kata iklan. Jadi ubah gitu-gitu adalah. Tapi asal Arab. Jadi kita pun kata beliau, alhamdulillah, kemasukan agama Islam ke dalam negara kita Melayu ni menyebabkan orang Melayu kita guna bahasa Arab sebagai bahasa dia. Dia tak percaya. Kita pun semalam dalam malam tu kita tulis. Hok ingat dekat sebutir buku tulis.
Kita tahu ni semua ni bahasa aku ni, lakon ni, tulis, kok jauh. Jumpa tengok. Ini bahasa Malaysia. Ini bahasa Malaysia. Atau langsung. Seperti buku tulis. Kita tulis malam tu untuk dia tunjuk dia. Kita ni bahasa Melayu ni. Semua ni. Orang tak kuat apa-apa. Ambil Arab lah. Kau tu. Kita semua guna dalam kalau biasa hari ni pun banyak Arab. Jadi, cuma kadang-kadang lafaz tu bahasa Arab tapi makna kadang-kadang kita kena ubah suai ke makna yang lain. Boleh jadi ada juga gitu. Jadi ayat ini dengan makna alamat. Alamat makna alamat. Alamat maknanya tanda. Itu alamat. Iaitu alamatun ala inqita'in wa infisalin ma qablaha. Ayat merupakan suatu alamat putus dan bercerai kalimah sebelum dengan kalimah selepas. Amma qablaha, amma ba'dah. Alamat berpisah dan bercerainya daripada kalimah sebelum dengan kalimah akan datang selepas. Jadi dengan sebab tu kita panggil ayat. Itu suatu alamat berbeza dan berpisahnya satu kalimah dengan kalimah yang lain. Ini semua ni dipanggil pengetahuan umum. Kalau tahu, comel. Kalau tidak tahu, tak ada masalah. Kalau nak mari depan lagi ni, hal listrik. Ini kena tahu. Dalam Quran 30 juzuk, ulama kata ada dalam dia 5 jenis ilmu. Dalam Quran ni, kena tahu 5 jenis ilmu dalam ni. Tuhan nak ajar kita tahu tentang 5 jenis ilmu. Daripada 9,000 ayat Quran lebih tu, ada 5 jenis ilmu. Iaitu Allah nak supaya hamba dia tahu 5 jenis ni. Nah, 5 jenis. Iaitu i'lam, ketahuilah olehmu wahai orang yang mengaji Quran ni, innal ulum al-khamsah, bahawa ilmu 5 allati bayyanaha al-Quran, yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, ialah pertama ilmu bi ala'illahi wa sifatihi, ilmu tentang sifat Allah. Ala dengan sifat Allah. Perkataan saat ilmu tentang sifat Allah. Ilmu tentang sifat Allah. Sebab tentang zat Allah ni manusia dengan akal yang ada tu tak ada. Rasa dulu tebinglah nak mengetahui zat ni tak boleh. Tapi kita hanya diberi pengetahuan tentang sifat. Mengetahui sifat Allah tu sudah memadai. Tentang zat kita tidak tahu. Tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam Quran ni Allah Ta'ala nak supaya hamba dia tahu tentang sifat dia. Tahu tentang sifat Allah Ta'ala. Jadi ilmu bi ala'illahi wa sifatihi. Pertama ilmu yang ada dalam Quran ni ilmu tentang sifat dan tindak tanduk Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yang kedua ilmu al-ahkam. Iaitu ilmu ahkamilah. Ilmu tentang hukum-hukum Allah. Dengan kata lain ilmu tentang syariat Allah. Dengan kata lain ilmu tentang undang-undang, cara-cara taat pada Allah. Dengan kata lain ilmu tentang macam mana nak beribadat dengan Allah, macam mana nak berurusan dengan hamba Allah yang lain di segi adab. Ilmu ibadat, ilmu adab, semua dipanggil ilmu ahkam. Ilmu hukum-hukum, ilmu undang-undang, ilmu cara-cara hubungi hamba dengan Allah, hubungi hamba dengan hamba Allah yang lain. Dua tu je. Hubungi hamba dengan Allah. Sekali lagi hubungi hamba dengan hamba Allah yang lain. Kedua-dua tu dia panggil ilmu ahkam, ilmu hukum, cara-cara. Ini adalah Quran. Yang ketiga ilmu mukhasamah. Ilmu perbincangan, soal jawab. Ilmu perbincangan dan ilmu soal jawab. Dengan orang yang kenal Allah melalui wahyu,
dengan orang yang masih tidak kenal Allah. Sebab dia tak ada wahyu kerana dia ada nafsu. Ini Allah ajar dalam Quran. Mukhasamah ni ilmu perbincangan. Nah, kita telah beriman pada Allah Ta'ala ni, kita kena belajar hingga kita boleh bincang dengan orang yang tidak kenal Allah. Dia akan soal, kita akan jawab. Kita akan soal, besok dia jawab. Kita bermodalkan ilmu wahyu, kita faham tentang Allah. Sebab Allah waktu wahyu ni nak suruh kenal dia. Dia kata, tak ada Allah ke, ada Allah ke, kok tu, kok ni ke. Dia waktu di alasan dan dalihan dia, kita soal dia. Lepas tu dia soal kita. Itu dia panggil mukhasamah. Natijahnya supaya dia yang tak ada bukti dan dalil tentang Allah ni, kena terima kita yang ada bukti dan dalil tentang Allah. Ilmu mukhasamah. Ilmu Allah Ta'ala nak ajar ke hamba-hamba dia yang sudah kenal dia, macam mana nak memperkenalkan Allah kepada hamba-hamba Allah yang lain yang masih tidak kenal Allah, tapi dia kenal benda lain, atau dia silap faham tentang Allah. Macam-macam. Jadi ini ilmu perbincangan. Nah, supaya dengan ada perbincangan ni, soal jawab ni, dia akan menerima kebenaran. Itu hajar. Kita dalam Quran dia bincang. Jadi apabila ada bentuk munazarah atau mukhasamah, maka Allah nak penyelesaian. Allah nak supaya manusia buat keputusan dan penyelesaian, nak balik kepada Allah Ta'ala ni, kena kenal Allah. Jangan buat kedai itu. Lepas tu kalau lah saksi, tolak terus. Kalau nak, terima tunggu-tunggu. Kalau terima tunggu-tunggu Allah Ta'ala, syurga. Kalau tolak tunggu-tunggu, neraka. Dia jelas itu. Kena berbicara dengan dia. Sebab kali ni ya, tidak tahu dia. Oleh kerana itu kita yang mengaji Quran ni, insya-Allah Allah bagi kefahaman. Jadi ramai di antara kita juga telah ada perbincangan. Akhir sekali orang yang tidak kenal Allah telah kenal Allah. Kita yang sudah kenal Allah lebih kuat lagi, bergantung dan taat setia kepada Allah. Itu kelebihan dia. Maknanya dengan belajar Al-Quran ni kita bersedia untuk mengajak siapa-siapa saja, untuk mendakwah siapa-siapa saja kepada mentauhidkan Allah atau menerima segala kehendak Allah daripada kitab Allah. Kerana Allah sendiri telah ajar dalam Al-Quran dia panggil ilmu mukhasamah. Cuma mukhasamah ni, kalau Allah ajar ni dengan golongan-golongan tertentu yang merupakan teras dan asas. Golongan-golongan tertentu yang merupakan teras dan asas ni Tuhan sebut oleh Quran ada 4. Lain-lain tu nama pun boleh jadi banyak, tapi serpihan. Tak lari daripada 4. Jadi kita boleh ada kunci ya. Jadi ilmu perbincangan tentang ketuhanan, Tuhan ajar supaya kita memperkenalkan Allah kepada orang yang masih tidak boleh menerima, kepada golongan yang sesat 4 jenis. 4 jenis. Dan tak ada yang kelima. Dalam Quran tak ada yang kelima. 4 jenis. Dan 4 jenis ni lah, kalau kita pandang, kalau kita faham, dalam dunia ni 4 jenis ni saja ada. Nama tu boleh jadi banyak lah, tapi dia tak lari pada 4 jenis. 4 kaedah ni. Macam riba lah. Riba jenis tu lah. Dia cuma buah nama macam-macam. Buah nama macam-macam tu tidak mengubahkan riba. Riba tetap riba. Nama buah mana sekalipun begitu juga. Arak begitu juga. Arak ni dia jenis tu lah dia. Buah nama macam-macam pun tidak berubah. Hukum tetap dia tu arak. Jadi begitu juga perbincangan dengan golongan-golongan yang menentang atau golongan-golongan yang terpesong, yang sesat, yang 4 yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dengan jelas. Dan tidak lebih ada 4 ni tak ada yang kelima. Ini kehebatan dia. Iaitu mukhasamah al-firaqi ad-dallatil arba'. Al-firaqi ad-dallatil arba'. Tak ada. Mukhasamatu al-firaqi ad-dallatil arba'. Itu perbincangan dengan beberapa puak, beberapa golongan yang sesat, yang mana golongan mereka itu ada 4. Yang mana golongan-golongan itu ada 4, iaitu yang sebut Al-Quran.
Jadi kelebihan yang ada pada kita, golongan sesat ni, 4 jenis ni jadi tak payah lah. Mana kalau kita lipat jari kita, tak ada cukup 5. Pertama sesat, kedua sesat, ketiga sesat, keempat sesat, yang kelima ni kita yang benar. Pertama sesat, kedua sesat, ketiga sesat, keempat sesat. Soal lagi, hak kita ya, hak benarnya kita. Jadi Allah ajar ni, mengetahui golongan yang sesat yang ada dalam Quran 4 jenis, lain pada tu tak benar. Dan mana-mana yang sesat, dia tak akan lari pada kaedah 4 jenis ni. Mana sekiranya kita mengetahui kaedah-kaedah kesesatan daripada 4 golongan ni, maka yang mana ada selain pada ni, nama-nama lain, nama saja lain, jenis sama. Nama saja lain, tapi jenis sama. Jadi itu hajar kita. Jadi kena berbicara dengan golongan-golongan yang sesat, yang tak reti Allah Ta'ala. Mana? Dia ada 4 grup ni atas dunia ni. Sebelum kiamat ada 4 grup ni. Rasa ada pening ya. Inilah golongan-golongan yang akan sesat. Apabila-bila pun begini. Apabila mu ngaji Al-Quran, mu tengok luar Al-Quran, ada lah orang tu kalau sesat, kita cek tengok Al-Quran. Ni Nasara ni. Pasal ni. Tengok ni pula. Mana gini? Tak boleh terima Allah Ta'ala. Tak boleh terima perutusan wahyu Allah. Cek pergi cek mari. Perangan Yahudi ni. Sebab jawapan dia supaya jawapan Yahudi. Dalam Quran. Tengok orang lain pula. Kita soal mari, bincang mari. Dia jawapan. Jawapan supaya musyrikin Mekah. Ni penyakit musyrikin Mekah ni. Dia takkan lagi pada tempat. Bincanglah dengan siapa pun. Tubiklah daripada lidah dia. Kalau dia tidak belajar dengan wahyu Quran ni, tubik jawapan seperti Yahudi atau Nasara atau musyrikin atau munafikin. Tak lari pada empat. Jadi sipir ni terhadap Al-Quran, gunalah dia ke mana saja satu dunia ni, akan jumpalah penentan yang kita hendak berbincang dengan mereka, dan penentan ini tak akan lari pada 4 golongan ni. Itu Allah Ta'ala ajar kita. Jadi al-Yahud, al-Nasara, al-Musyrikin, al-Munafiq. Yahudi, dia ada fashion dia. Nasara, dia ada fashion dia. Musyrikin, dia ada perangai dia. Munafikin, dia ada perangai dia. Cuma kalau dalam Quran, Yahudi, dia duduk sekali musyrikin. Sama-sama payah bahasa. Nasara, dia duduk dengan munafikin. Walaupun mudah bahasa, payah juga nak tarik pada kebenaran. Yahudi musyrikin dia duduk topok dia. Nasara dengan munafikin dia duduk topok. Dalam tiga-tiga ni, hak tu atas tangga, hak mudah sikit pada yang lain, munafikin. Sebab munafikin zaman Nabi, dia duduk lewat dalam Islam. Munafikin. Dia kafir, tapi dia boleh duduk dalam umat Islam. Dia boleh jadi macam orang Islam. Kata dia kadang-kadang suka orang Islam. Ibadat dia boleh tiru orang Islam. Adat dia kadang-kadang dia boleh ikut orang Islam. Hatta dia boleh pergi berjihad dengan Nabi. Hatta dia boleh sembahyang berjemaah dengan Nabi. Hatta dia boleh duduk dalam bilik Nabi. Tapi Allah cak dia ni kafir munafikin. Sebab masih ada ciri-ciri kekafiran dalam hati dia yang tidak bersih. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan Allah ajar kita supaya kenal. Untuk masyarakat kita hari ini, sebenarnya ada belakang ketandaan. Sebenarnya ada belakang ketandaan. Dan kita mengaji ni mula-mula sekali kita bimbang kita. Orang tu rasa kita, orang kita. Jangan sekali-kali ada ciri-ciri Yahudi dalam kita, ada ciri-ciri Nasara dalam kita, ada ciri-ciri musyrikin Mekah dalam kita, atau ada ciri-ciri munafik. Sebab bila kita mengaji, Tuhan suruh selalu. Kalau ada dalam kita, memang kita suruh sebagai kita. Kita akan rasa, aku kalau gini, aku biasa jawab gini, kok ni, Yahudi dah. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengaji, kita sendiri itu akan kita kenal kita ni salah atau kita ni betul. Sebab Quran ni seperti X-ray, dia dulu.
Orang tak nampak. Kita sendiri akan nampak. Masing-masing dulu. Mak tak nampak. Anak dia Yahudi pun ke pedak nampak. Hak sebenar. Anak tak nampak. Jadi Allah Ta'ala masing-masing orang dia guna Quran lah suluh dia. Jangan ada sikit pun dalam kehidupan dia, dalam diri dia ni. Golongan-golongan yang Allah sebut sesat, yang jauh daripada hidayah, ya natijah serta mati bahaya di akhirat. Itu golongan sesat yang empat ini. Dan kita diajar oleh Allah Ta'ala apabila kita menerima kebenaran Al-Quran atau kebenaran agama Islam, kita sendiri kena pastikan tak ada langsung ciri-ciri golongan sesat empat. Dan kita diajar berbincang dengan orang lain sekiranya mereka terdiri pada salah satu ciri-ciri ini dalam diri mereka. Jadi itu ajar. Kita pun reti ya. Jadi kalau kita reti tak, kita pun nampak boleh kerja. Dan Alhamdulillah ramai di antara pelajar daurah kita ni asal ilmunya daurah rutin ni ya. Belum tu dia tak mengaji. Dia baca tu adalah. Tapi Alhamdulillah daripada laporan yang kita dengar, laporan yang dia beritahu kepada kita, dia telah ramai mengislamkan orang-orang lain kepada agama Islam dengan bentuk perbincangan. Nah. Dan ilmu yang keempat, ilmu tazkir bi ayamillah. Ilmu tazkir bi ayamillah. Ilmu mengenai peringatan Allah kepada hamba tentang peristiwa yang bakal berlaku di dunia ini lagi apabila derhaka pada Allah. Ayamillah ni peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala, peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala buat terhadap golongan yang menentang. Gapo Allah Ta'ala buat pada dia sebelum mati apabila dia degil dan menentang. Begitu juga ayamillah ni juga peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala bantu dan tolong daripada kalangan hamba dia yang menegakkan kebenaran, iaitu Al-Quran. Lagu mana Tuhan tolong? Lagu mana Tuhan zahirkan bantuan nusrah bagi mereka yang membela dan menegakkan kebenaran agama. Jadi ilmu tetap memperingatkan manusia, golongan yang menyokong dan membela agama, bantuan dia begini, golongan yang menentang dan melawan agama, hukumannya begini semasa dunia. Daripada ayat ni, ayat-ayat jenis gini, semua pakat beringat dan takut. Dan manusia gitulah. Kalau sebut akhirat, akhirat nanti kita pergi dulu. Tapi kalau sebut kata, penyakit ni tak ada ubat ni, takut. Takut nah kalau bunyi kata kena penyakit tak ada ubat, memang takut. Adalah fikiran tak jadi serabut, gelisah. Sebab dia terkesan dengan dunia. Belum mati ni takutlah. Tapi bila lepas orang mati dah, kira mula ada apa sana. Dia jawab mudah gitu. Jadi oleh kerana manusia ni mudah terkesan perkara-perkara di dunia, maka ada jenis ayat Quran yang Allah Ta'ala turunkan memberitahu peristiwa yang bakal berlaku di masa dunia ni lagi. Kalau dia menolong agama kau atau menentang agama. Dipanggil ilmu tazkir di ayamil. Ini pun terhajar oleh Quran. Yang kelima, ilmu tazkir bil mauti wa ma ba'dal maut. Ilmu tentang peringatan, nasihat pengajaran tentang keadaan masa nak mati dan peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku selepas mati. Baik untuk orang beriman atau golongan yang durhaka. Ada berlaku. Jadi inilah semua ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, mengikut kajian ulama tafsir. Jadi hak kita nak ngaji ni benar lagu ni. Tak nak payah apa ni lagu ni. Nah, jadi kita ngaji apa so. Jadi yang susun dalam susunan dia jadi 5 perkara kan mudah. Jadi 5 perkara ni untuk 3 perkara. Kita mengetahui daripada 5 ni untuk 3 perkara. Untuk kita ni, kita yang belajar Al-Quran ni, apabila kita tahu 5 ni, apa dia boleh? Kita boleh 3 perkara. Dan 3 perkara inilah asas sebenar turunnya Al-Quran kepada manusia. 3 perkara ni asas benar turunnya Al-Quran kepada manusia. Kita nak 3 perkara ni lah, maka Quran diturunkan. Dia ajar pada kita 5 jenis ilmu. Apabila kita belajar 5 jenis ilmu yang ada dalam semua Quran, kita akan dapat 3 perkara. Dan 3 perkara inilah keselamatan.
Wa hadhihi thalatha hiya al-qasd al-asli li nuzul al-Quran al-Hakim. Tiga perkara ini ialah dalam maksud asli, maksud asas turunnya Quran. Pertama, Quran diturunkan litahdzibin nufusil basyariyah, untuk memurni dan menyucikan jiwa seluruh manusia. Daripada cemar dia jadi suci, daripada kotor dia jadi bersih, murni. Jadi tahzib ni untuk memurnikan jiwa manusia supaya layak dia kembali dalam syurga. Kalau cemar, atas neraka, basuh dulu. Kalau cemar tu berdoa, pakai tak ada arak pay, pakai masuk neraka paksa mu. Semua tukis cemar. Lepas tu Allah sebut dalam Quran, orang kafir ni walaupun bersih, jaga kebersihan kumil, tak ada sekar habuk, tapi dia dikira najis, tak layak masuk syurga Allah. Dia bila dihumbai dalam neraka, dia tidak akan berapa keluar buat selama-lama kerana hati dia cemar. Dia tidak disucikan, dia tidak berusaha untuk menyucikan. Dan yang menyucikan dia Al-Quran. Jadi turun Al-Quran untuk menyucikan jiwa manusia daripada cemar, dia jadi suci, biar jadi layak untuk masuk syurga. Tapi kalau dia tidak suci juga, kena suci dalam neraka. Oleh kerana itu Quran ni kita belajar supaya suci jiwa kita, jangan ada benda cemar. Dia cemar ni tak kena basuh. Hak boleh basuh, hak tak boleh basuh, tak ada harapan. So, jadi kita fikir, kalau kita tak ngaji Quran, apa dia nak suci kita? Tak. Apa dia? Apa dia? Tak ada. Tak ada. Kalau kita Nabi, kita tak boleh jumpa dah. Sahabat Nabi jumpa, tak boleh jumpa. Semua tu dengar-dengar lah. Tapi hak boleh tengok sungguh, dia merupakan dalih Tuhan esok di akhirat. Untuk manusia dihumbai ke neraka atau dimasukkan dalam syurga, Quran ni. Walaupun Nabi tak ada, Quran ada kan Quran. Kita kata pada nak dalih dengan Tuhan, ya Allah, kita dulu sampai kita, nanti mati 1000 tahun. Macam mana kita nak jadi orang Islam? Tak, nanti yang mana mati. Tak apa. Tak. Saya kata Quran ada Quran. Quran. Mu tak boleh bunyi kau Quran. Mu tak boleh nampak Quran, mu tak boleh dengar Quran. Kita pun kata biasa bunyi Quran, biasa dengar Quran, biasa rajin ngaji Quran. Apa tu? Oh, Quran tu biasa lah. Allah beritahu maknanya Quran tu diturunkan untuk menyucikan kamu. Jadi kamu ketepikan Al-Quran tu kamu punya masalah. Kalau Tuhan tak ada apa. Mana gitu. Sebab dalih yang lain tu kita boleh berdalih, tapi dalih Quran ada dekat kita ni nak tolak dalih. Dalih yang lain tu boleh. Nak kata Nabi tak ada, sahabat Nabi tak ada, zaman ni zaman orang Islam, pemerintah Islam, khalifah Islam tak ada. Lagu mana Tuhan kita nak ikut Tuhan. Tak ada dorongan, tak ada bantuan, tak ada sokongan langsung di zaman kita ni. Dulu tak apa lah, Abu Bakar Siddiq ada, Umar Faruq ada. 1/3 dunia di bawah pemerintah Islam, khalifah Islam ada, umat Islam dalam keadaan hebat. Kita sini, lah ni, semua kafir belakang. Duk jadi orang Islam biasa gini, lepas nak jadi orang Islam macam mana? Kita boleh berdalih saja lah. Tapi Quran kita tak boleh dalih. Quran ada depan kita. Jadi, ini satu perkara, asal turun Quran ni, dan dikekalkan Quran ni sampai ke bila-bila, sampai ke akhir dunia, sebab dia lah merupakan neraca Allah. Nak mengukur hamba betul atau salah, suci atau bersih. Cuba kita fikir, kalau kita tidak mendekati Al-Quran, kalau mana kita boleh jadi bersih? Kalau mana? Siapa boleh jamin? Siapa boleh jamin? Dan cara mana yang boleh diberi jaminan, boleh menyucikan jiwa kita? Kalau kita tak pakar Quran dan kita tidak mendekati dan mempelajari Al-Quran. Memang dalih lain memang tak boleh buat kira. Saya tolong. Jadi yang kedua, damril aqaidil batil, membasmikan fahaman dan pegangan yang salah. Membasmikan fahaman dan pegangan. Apabila sebut kata fahaman dan pegangan ni benar duk ada otak dalam hati. Nak tuduh tak boleh, tak lapar. Dia fahaman, dia pegangan, tapi salah dia tu rasa masuk tak ketubik. Dia bukan amalan dia. Dia faham ni.
kefahaman, pegangan, benar dalam hati, benar dalam fikiran. Tapi kalau bunuh tu tak ada ubat untuk diubati sampai bila-bila. Dan dia golongan yang berkekalan dalam neraka, sebab dalamnya dia bunuh tak ada nak baik. Dia lain kalau bunuh amalan. Bunuh amalan jenis ada ubat. Masuk neraka tu tak tahu berapa ribu tahun, tapi akhirnya dia boleh masuk syurga kerana dia bunuh amalan. Dia bukan bunuh pegangan. Dan pegangan ni siapa pun tak nampak. Tuhan dia sendiri saja tahu. Jadi Quran diturunkan supaya setiap hamba belajar Al-Quran supaya pegangan dia, fahaman dia betul seperti kehendak Allah. Kalau dia tidak belajar Al-Quran, siapa nak betul? Orang lain memang tak nampak fahaman dia. Fahaman ni bukan jenis boleh nampak, jenis tak boleh nampak. Dan kita bukan boleh banyak tahu kan. Orang pun tak tanya kita. Faham ke apa? Orang tanya 100 soalan, kita kata dok belakang. Orang puas nak tanya, orang tak ada. Tapi hak ia ke 1,000 tu. Orang tak kena tanya, dia tajuk orang jenis nanya orang jenis. Kita sendirilah akan mendekati Al-Quran supaya Quran suluh hati kita dan fahaman kita betul atas salah. Kalau tidak, kita akan dihumban dengan apa? Dengan tak ada buat amal apa, tapi bunuh akidah saja. Kita akan dihumban dalam apa? Jadi Quran diturunkan untuk damril aqaidil batilah, untuk membasmikan fahaman dan pegangan yang salah dalam hati dan fikiran seseorang hamba. Yang ketiga, Quran diturunkan untuk nafil a'malil fasidah, untuk menolak dan melenyapkan resam dan budaya yang rosak. Untuk menolak dan melenyapkan resam dan budaya yang salah. Resam dan budaya dalam ibadat, resam dan budaya dalam adab. Hak salah. Hak tak serupa wahyu Quran. Allah amin. Jadi dengan turunnya Al-Quran, segala budaya-budaya, segala resam-resam di segi ibadat ke atau di segi adab, maka dengan Quran turun, semua tak lepas. Lenyapkan. Jangan hidupkan. Bahkan pulihkan dia, hidupkan budaya dan juga resam yang betul menempati wahyu dalam ibadat atau menempati wahyu dalam adab. Oleh kerana itu tak ada dua budaya dalam umat Islam. Dia ada style. Dipanggil budaya Islam ataupun resam Islam. Dan semua ni melalui cahaya nur daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketiga-tiga inilah maksud Al-Quran diturunkan kepada manusia. Maka mana-mana manusia yang mendekati Al-Quran dengan ikhlas, untuk supaya ketiga-tiga ini betul-betul bersih, maka jiwanya akan jadi bersih, akidah dan fahamannya akan jadi betul, dan amalan-amalan rosaknya akan dilenyapkan dan ganti tempat tu amalan-amalan sunnah dan ibadat-ibadat yang sabit daripada Allah. Maka dia dikira orang yang betul, hamba Allah yang taat setia, hamba Allah yang patuh, tak berbelah bagi, dan hamba Allah inilah yang betul-betul layak untuk bertemu dengan Allah kadang Allah redha dalam syurga. Semoga Allah Taala pilih kita semua. Mulakan sikit.